Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5. Berjumpa lagi kali ini bersama dengan Cikgu Yusri untuk pelajaran unit yang kedua, Agama Islam di Malaysia. Baik, kita akan belajar pada hari ini. Ada dua standard pembelajaran yang cikgu akan bimbing kamu. Yang pertama, 6.2.1, memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, 6.22, menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ada dua standard pembelajaran yang cikgu akan terangkan pada hari ini. Baiklah, kita tengok seterusnya. Latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Okey, kamu boleh rujuk juga di buku teks untuk pelajaran ini, ya. Okeylah. Ada beberapa agama yang diamalkan di Tanah Melayu, ya, iaitu kepercayaan animisme, kepercayaan agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan juga agama Kristian. Seterusnya, okey. Animisme. Apa maksud animisme ni? Ya, animisme ni ialah kepercayaan terawal yang paling awal sekali diamalkan di Tanah Melayu. Ya. Animisme ni mereka ni percaya kepada roh nenek moyang dan juga percaya kepada makhluk halus dan juga semangat. Itu maksud animisme. Kemudian apa kita terangkan lagi lah tentang animisme ni. Okay, mereka ni suka menyembah roh-roh nenek moyang lah, ya. Okay, dan juga mempercayai setiap perkara itu ada semangat, ya. Okay. Kemudian kita tengoklah agama Hindu. Agama Hindu ni dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Itu agama Hindu. Okay, pada masa dahulu pedagang-pedagang peniaga daripada negara India, ya, mereka datang ke Tanah Melayu kerana pada masa tersebut Tanah Melayu ni adalah satu kawasan perdagangan, pelabuhan entrepot, iaitu di mana bertemu pelbagai pedagang-pedagang dari pelbagai negara, ya, yang bertemu, dan daripada pertemuan tersebut mereka menyebarkan agama Hindu, ya. Dalam agama Hindu ni mereka percaya kepada kelahiran semula. Itu kepercayaan agama Hindu, ya. Serba sedikitlah tentang kepercayaan agama Hindu. Okey, seterusnya agama Buddha. Agama Buddha ni dibawa ke Tanah Melayu sama jugalah melalui aktiviti perdagangan. Okey, apa kepercayaan agama Buddha? Antaranya ialah mereka berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Itu ialah agama Buddha, ya. Serba serengkaslah tentang kepercayaan agama Buddha. Seterusnya, okey, agama Islam. Agama Islam ni selepas kedatangan kepercayaan animisme, kedatangan agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam menyusul, dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan-golongan pedagang. Pedagang ni peniaga lah, peniaga daripada negara lain, ya. Pendakwah dan juga ulama. Biasanya datang daripada negara-negara seperti negara Arab, negara India. Ada juga pendakwah datang daripada ataupun pedagang ni yang beragama Islam datang daripada negara China. Okey, itu. Kemudian agama Islam, apa kepercayaan agama Islam? Mereka wajib percaya kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Itu agama Islam lah, ya. Wajib percaya kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Okey, seterusnya agama Kristian. Okey, selepas kedatangan penjajah, penjajah ni kalau dah ingat lagi, okey, kita belum lagi belajar lah, belajar lagi. Tahun 5 nanti kita akan belajar lah. Kedatangan penjajah ni sebenarnya bermula daripada Portugis. Portugis menyerang kerajaan Melaka. Okay, kemudian jatuh kerajaan Melaka di tangan Portugis dan
daripada situlah bermulanya penyebaran agama Kristian di tanah Melayu, dan penyebaran dia dan perkembangan dia juga diteruskan oleh masyarakat-masyarakat yang masyarakat Inggeris yang tinggal di tanah Melayu. Okey. Wujud di tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Apa kepercayaan agama Kristian ni ialah mereka mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Itu agama Kristian lah. Serba sedikit tentang apa kepercayaan agama-agama lain lah. Okey, itu cikgu dah terangkan lah apa agama-agama yang lahir, yang berada di tanah Melayu. Okey, baik. Jadi itu soalan lah. Soalan tadi cikgu dah terangkan dah. Okey, jadi soalan yang pertama ni, okey, ada 3 soalan. Okey, soalan ni, okey, kamu tulis dalam buku tulis. Okey, baik, tulis jawapan dia. Soalan tu tulis, okey. Apakah maksud animisma tadi? Animisma tu awak boleh rujuk dalam buku teks. Animisma tu maksud dia apa tadi? Percaya kepada roh ataupun semangat. Okey. Percaya kepada roh atau percaya kepada roh nenek moyang, percaya kepada makhluk halus, percaya kepada semangat. Itu ialah kepercayaan animisma. Animisma ni dia tak ada percaya pada Tuhan, tak ada percaya pada Tuhan. Dia tak ada agama, dia cuma percaya kepada benda-benda, perkara-perkara yang inilah, yang perkara halus, hal semangat. Okey, kemudian soalan kedua, bagaimanakah agama Hindu tersebar di tanah Melayu? Bagaimana tersebar? Okey, animisma ni tersebar, agama Hindu ni tersebar melalui aktiviti perdagangan. Perdagangan antara negara lah. Datang ke tanah Melayu ni melalui pedagang-pedagang, dan pedagang ni menyebarkan agama Hindu. Okey, yang ketiga, soalan ketiga, siapakah golongan yang membawa agama Islam ke tanah Melayu? Siapa? Pertama dia pedagang, kemudian ulama, ulama, dan yang ketiga siapa dia? Pendakwah. Tiga tu lah. Pedagang, pendakwah dan juga ulama. Ulama tu ialah orang-orang yang bijak dalam agama, seperti ustaz, tok guru. Itu adalah contoh lah. Contoh ulama. Okey. Jadi kita ke bahagian yang seterusnya. Okey, seterusnya kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita nak menerangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka, okey, kita nak tahu juga, cikgu nak terangkan juga sebenarnya sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka tu wujud pada tahun 1400 Masihi. Pada masa tersebut dipercayai sebelum Melaka tu terbina, ada tempat lain sebenarnya telah menerima agama Islam terlebih dahulu dengan bukti-bukti daripada batu bersurat. Yang pertama sekali, batu bersurat yang ditemui di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Okey, sebenarnya batu bersurat yang dijumpai di Kuala Berang tu dijumpai di tepi sungai selepas banjir pada tahun berapa cikgu lupa dah. Tapi daripada penemuan tu membuktikan kedatangan agama Islam di Terengganu lah. Dan pakar-pakar sejarah telah membuat rumusan, kedatangan agama Islam ni ataupun bukti arkeologi ni telah disahkan bertarikh 1303 Masihi. Bermaksud negeri Terengganu telah menerima agama Islam lebih awal. Apa yang ada pada batu bersurat tu? Batu bersurat tu ada menceritakan tentang undang-undang Islam, ada menceritakan tentang
apa ni sains, pelayaran kan. Okey, bagaimana melihat bintang, buruj ya. Itu antara yang terkandung dalam batu bersurat tu. Jadi daripada batu bersurat ni terbukti okey ke ke ter, apa peradaban Islam dah lama berlaku dan orang Islam dah maju pada zaman tersebut. Okey, yang kedua batu bersurat Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Batu bersurat ni ditemui di Pengkalan Kempas bertarikh 1467. Maksudnya 1400 tu sama zaman dengan Melaka. Zaman Melaka tu 1400. Jadi sezamanlah dengan Melaka. Dan daripada bukti itu menunjukkan agama Islam telah ada di Negeri Sembilan pada masa tersebut. Ini adalah batu bersurat di Pengkalan Kempas. Baik, seterusnya kita nak tengoklah macam mana faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni adalah pada zaman yang Islam tersebar dengan baiklah, berlaku kemajuan dalam kemajuan ekonomi orang Islam kan. Jadi pada masa ni sebab Melaka pada masa itu telah menjadi sebuah negara yang terkenal masyhur dalam bidang maritim. Maritim tu maksudnya ialah negara yang berada terletak atau berdekatan dengan laut, negara maritim, negara yang terkenal dengan perdagangan. Itu maritim, negara yang berada di tepi laut atau berdekatan dengan laut. Jadi Melaka menjadi pusat perdagangan maritim yang terkenal, masyhur. Dan pelabuhan Melaka pada zaman tersebut menjadi pelabuhan interport. Interport tu maksud dia adalah tempat yang menjadi pusat penerimaan barang-barang, kemudian barang dagangan dari negara luar, dan daripada negara luar diagihkan di Melaka dan kemudian dijual ke negara lain pula. Jadi tempat persinggahan antara pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Mereka bertemu sesama mereka dan mereka bertukar-tukar barang, berniaga sesama mereka dan membawa pulang baliklah barang-barang tersebut untuk dijual di negara mereka masing-masing. Contoh seperti pedagang daripada negara India bawa rempah, kemudian di situ pedagang Cina bawa tembikar kan. Jadi mereka bertukar-tukarlah, berjual beli. Ada juga pedagang daripada negara lain yang bawa apa-apalah. Jadi mereka bertukar-tukar, jual dan bawa balik negara dia dan berniaga pula kat negara dia. Macam itulah lebih kurang seperti sekarang lah, zaman perdagangan sekarang kan. Jadi perdagangan tu di Melaka dulu dah lama dah wujud dah ya. Melaka dulu dah sangat masyhur lah. Okey, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Faktor tu apa maksud faktor? Faktor tu punca ataupun perkara, sebab-sebab kedatangan agama Islam. Yang pertama, peranan pedagang Islam. Pada zaman tu pedagang-pedagang Islam dari negara Arab, India, mereka ni menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Dakwah tu menyebarkan memberi bercakap kepada orang ramai tentang kebaikan agama Islam. Yang terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Itu macam mana peranan pedagang ni? Pedagang tu tahu kan? Tadi sebut dah. Peranan pedagang tu pedagang tu maksudnya ialah peniaga daripada negara lain. Okey. Peranan ulama. Tahu kan? Ulama tadi sebut juga. Ulama tu ialah orang yang pijak dalam bidang agama lah, seperti ustaz, tok guru. Okey, menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka melalui oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Ini pada
buku hikayat Raja-Raja Pasai ya. Ini peranan ulama lah ya. Kemudian peranan sultan. Peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat pun ikut sama juga. Macam itulah ya. Rakyat akan ikut patuh kepada raja. Ya. Jadi penting ya peranan sultan ni dalam menyebarkan agama Islam. Okey, seterusnya. Ini ilustrasi gambar lah. Pedagang dan ulama sedang solat. Masa ni mereka sampai je di ni pelabuhan, mereka pun sembahyang solat. Jadi menjadi orang ramai pun boleh lihat apalah yang mereka buat ni. Daripada situlah mereka, pendakwah-pendakwah pedagang ni menyebarkan agama Islam, menceritakan kebaikan agama Islam. Akhirnya orang ramai, orang di Melaka ni menganut agama Islam. Okey. Okey, kita nak bincangkan soalan. Soalan, apakah maksud entrepot? Dan yang kedua, apakah maksud maritim? Okey, yang pertama maksud entrepot tu apa dia? Tempat yang menjadi pusat penerimaan barang dari negara luar, kemudian dihantar ke negara lain. Itu maksud entrepot. Okey. Kemudian apa ni, maritim. Maritim ni terletak berdekatan dengan laut, terletak di tepi laut ataupun berdekatan dengan laut. Itu maksud dia ya. Jadi awak tulislah dalam buku nanti. Okey. Kedatangan agama Islam di Melaka telah mewujudkan banyak perubahan kepada pentadbiran di Melaka. Antaranya ialah perubahan dari segi undang-undang di Melaka. Undang-undang wujud ada undang-undang telah diwujudkan yang berlandaskan kepada undang-undang Islam. Ada dua undang-undang yang digunakan ataupun dilaksanakan di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ni dia ada 44 fasal. Fasal tu perkara yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Okey, kemudian dalam Hukum Kanun Melaka ni ada hukum Islam yang berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan buat jenayah ataupun berkaitan dengan urusan jual beli dan juga keluarga. Okey, kemudian dalam undang-undang ataupun hukum kanun Melaka ni, hukum kanun Melaka ada undang-undang yang mewujudkan keamanan. Daripada undang-undang ni dah mewujudkan keamanan kepada rakyat dan keselamatan kepada rakyat. Itu undang-undang hukum kanun Melaka. Okey, kemudian undang-undang laut pula ya. Okey, undang-undang laut ni ada 25 fasal, 25 perkara lah yang berkaitan dengan peraturan di laut. Okey, kemudian tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah seperti merompak ke, bunuh ke kan. Itu adalah hukuman yang menggunakan undang-undang Islam. Undang-undang ni melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang. Bila ada undang-undang yang seperti ini, jadi pedagang-pedagang yang berdagang ke Melaka, mereka akan lebih yakin tentang keselamatan mereka. Jadi mereka pun yakin dan mereka pun sukalah datang ke Melaka untuk berdagang. Itulah dua undang-undang yang telah dibuat berlandaskan kepada undang-undang Islam selepas kedatangan agama Islam. Okey. Okey, jadi kita nak tengoklah, nak bincangkan soalan yang seterusnya. Bukti kedatangan Islam melalui penemuan arkeologi. Apakah bukti arkeologi tersebut? Okey. Sebelum nak jawab soalan ni, cikgu nak terangkan sikitlah apa itu arkeologi. Arkeologi ni adalah sumber-sumber sejarah lah. Sumber sejarah yang pertama. Sumber kan ada 3 sumber sejarah. Sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga. Arkeologi ni ialah sumber pertama. Pertama tu maksud dia sumber asal yang ada pada zaman tersebut.
Macam contohnya batu bersurat tu memang wujud pada zaman tu. Dan ditemui pada masa sekarang. Banyak arkeologi ni termasuklah seperti tulang binatang, buku-buku, kan? Itu arkeologi. Benda-benda tinggalan dalam uh, di muka bumi lah, kan? Ada juga dalam bumi, kan? Uh, Sumber pertama juga termasuklah buku-buku catatan pada masa tersebut. Itu sumber pertama. Ini cikgu ulang balik apa yang belajar tahun 4 dululah. Sumber pertama kan. Selain daripada bukti-bukti arkeologi, sumber pertama juga melalui apa ni buku-buku catatan. Kemudian apa ni seperti temu bual dengan apa ni orang yang ada pada zaman tersebut. Tapi kalau zaman Melaka tu tak adalah temu bual yang dirakam pada masa tersebut kan. Pada zaman tersebut tak ada teknologi rakaman. Betul tak? Kan? Yang ada mungkin catatan dalam apa? Dalam kitab kan, ataupun dalam di tulisan di batu-batu. Itu bukti. Jadi sumber sejarah penting kerana kalau tak ada sumber sejarah, tak ada bukti. Apa bukti berlaku? Mesti ada bukti. Sejarah ni mesti ada bukti. Kalau tidak, dia bukan sejarah. Dia hanyalah cerita mitos, cerita khayalan ataupun cerita dongeng, kan? Ya. Okey, itu cikgu sajalah nak terangkan apa itu sumber sejarah, kan? Okey, itu pertama. Kedua, awak tulis pula yang kedua tu, nyatakan dua sumber perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dua tu lah, hukum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Dua tu je. Senang ya. Dua je. Okey. Okey. Sekianlah. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu pada kali ini. Cikgu harap dengan penerangan yang cikgu sampaikan daripada awal tadi sampai ke hujung ni, awak dapat sedikit sebanyak jelaslah apa yang awak telah pelajari. Ada dua perkara yang awak telah pelajari tadi. Yang pertama tadi nak tahu tentang perihal kewujudan kepercayaan dan agama di tanah Melayu. Yang keduanya apa ni sejarah kedatangan agama Islam ke Melaka. Dua tu perkara tu. Jadi tajuk yang seterusnya nanti pada minggu yang akan datang, cikgu akan sampaikan lagi pada kamu. Jadi selamat berjumpa lagi lah pada masa yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.